Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yaj'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba hammina wa minhaja hayatina wa syafi'an lana yawmal qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, mari sama-sama kita banyak syukur dan puji kepada Allah. Ya Allah Ta'ala bagi peluang dan bagi masa kepada kita, boleh kita bersama dalam majlis kita pada malam ini pula. Alhamdulillah, tiap-tiap hari Khamis malam Jumaat kita boleh bersama dengan ustaz kita. Kita boleh bersama dengan cerita-cerita, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ataupun ada di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, supaya kita boleh bersama, boleh ambil buat pemikiran, boleh ambil pengajaran di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kebetulan kita berada di dalam bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Maka marilah sama-sama kita ingat panggil kata hidup kita, kita nak hidup pula pada tahun ni, kita nak hidup macam mana, kita nak hidup lagu mana. Marilah kita pakai raca jadi comel, marilah kita wampeng hidup kita tu jadi kolbih rapi, kolbih comel di dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi malam ni kita boleh bersama dengan kisah kisah seorang perempuan. Kita boleh bersama dengan ustaz kita Ghazali pada malam ni. Kita boleh bersama dengan kisah seorang perempuan. Lepas tu kita boleh ambil pengajaran besar kisah pada malam ni. Kita boleh ambil faedah besar di dalam kisah dia. Supaya kita boleh ambil contoh, ambil tauladan, ambil pengajaran, ambil faedah dengan kisah dia supaya kita boleh ambil guna di dalam kehidupan kita, jadi hidup kita maju, jaya, selamat, rahmat, barakat, dapat kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Maka pada pusing mula ni, marilah kita bersama dengan ustaz kita, Ustaz Ghazali bin Muhammad. Maka kita dipersilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa tilawatal Quran. Allahumma akhlis niyyatana waj'alna minal mukhlisina lahuddin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera, salam bahagia, selamat malam Jumaat kepada sedang penonton, sedang pendengar Facebook Muassasah Ilmu Nafi' Multi Utiatan dan juga Facebook Risalah Radio. Saya dan rakan saya
Ustaz Osman berada pada malam ini sebagai malam Jumaat. Pada setiap malam Jumaat kita bersama Majlis Tafaqquh Fiddin tentang apa yang kita akan dengar malam ini, insya-Allah saya dan dengan Ustaz Osman sebagai pusingan pertama Ustaz Osman, iaitu yang mana kita nak rakyat cerita seorang isteri Nabi SAW yang berbentuk hamba. Jadi isteri Nabi banyak. Sebagai kata sebelah orang yang berbentuk hambanya ialah seorang yang namanya Maryah Kibtiyah. Maryah Kibtiyah seorang perempuan yang mana dihadiah kepada Nabi SAW oleh Raja Mesir. Ustaz Osman jadi isteri Nabi semuanya mengikut pendapatnya kata 12 orang. Sebelah orang, di antaranya Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anha, Hafsah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, dan juga Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah, dan juga Ummul Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, dan juga Juwairiyah binti Al-Haris, dan Maimunah binti Al-Haris Al-Halaliyah, dan juga Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Ni hak Nabi Rasul nikah juga. Dan juga panggil Zainab binti Jahshin. Hak tu balik ke isteri Nabi yang saya sebutkan tadi ialah isteri-isteri yang bukan hamba. Tetapi isteri yang hambanya ialah namanya Maryah Kibtiyah daripada Mesir wafat. Masya Allah, seorang isteri yang datang daripada Mesir ni. Marilah kita dengar tipai Maryah Kibtiyah. Yang main mana ni? Boleh nikah dengan Nabi. Siapa anak yang nama Ibrahim. Seorang anak yang nama Ibrahim ikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Ikut Syiahnya iaitu anak Nabi bersama Maryah tu 3 orang. Itu bersilih pendapat di antara Ahli Sunnah dengan golongan Syiah. Walau bagaimanapun Ustaz Osman, kita mai kenal sikit. Cerita Maryah Kibtiyah. Maryah ni digelarkan juga dia Ummul Mukminin. Ummul Mukminin selepas daripada kematian Nabi SAW. Dia namanya Maryah binti Syam'un Al-Kibtiyah. Maryah binti Syam'un Al-Kibtiyah. Akhir isteri Rasulullah SAW. Yang mana Nabi SAW pernah utuskan seorang sahabat kepada negeri Mesir namanya Akhtab bin Abi Bal'ah. Akhtab bin Abi Bal'ah. Dan itu di antara Nabi biasa atas seorang sahabat sebagai utusan untuk dakwah Raja Al-Muqawqas. Raja Muqawqas ni berapa? Nabi biasa utuskan, dia ni biasa hantar kepada Nabi seorang perempuan nama Maryah. Untuk Nabi SAW tahun yang ke-7 Hijrah yang bersamanya Hatib. Hatib bin Abi Balta'ah. Maka Hatib ni bapa dakwah bentaikan Islam kepada Maryah, maka dia masuk Islam. Maka Nabi jadikan seorang isteri yang berbentuk hamba. Zaman dulu tu orang yang dihamba, perempuan ni boleh hadiah, boleh pergi marilah, boleh buat bini zaman dulu. Dan Nabi SAW pernah ambil Maryah ni yang menjadi isteri setelah mana Raja Muqawqas tu kepada Nabi Muhammad SAW. Lepas tu Maryah dengan adik dia masuk Islam 2. Kemudian, jadi mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah Ustaz Osman, katanya Nabi SAW menjadikan Maryah sebagai seorang hamba yang dihadiahkan oleh Raja Al-Muqawqas. Dan Nabi ni tak akad nikah ke atasnya. Kerana zaman dulu yang mudah. Boleh terimalah pemberian itu. Tetapi dihukumkan mengikut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dihukumkan Maryah tu hukum Ummahatul Mukminin. Bila? Selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW. Selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW, sebagaimana saya wayak tadi, Syiah dia kata dia juga Ummahatul Mukminin. Tetapi pihak Syiah dia kata Maryah ni beranak dengan Nabi, boleh anak dengan Nabi 3 orang yang berlainan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan dimatikan Ibrahim sedangkan dia masih kecil lagi.
Sedang peringat ibu bapa yang saya hormati sekalian. Kemudian Maryah ni ibu bapa, dia ni orang Kibti. Kibti ni Ustaz Osman, kalimah Kibti jamak pada Kibti. Nah, iaitu panggil satu lafaz yang diitlaqkan oleh Bizantiyun di atas orang Mesir. Pak Bizantiyun zaman dulu tu apabila sebutkan Kibti, maka istilah ni adalah diatuh kepada orang Mesir, dan juga kalimah Kibti ini tersebarnya di Mesir di bawah hukum kerajaan Bizanti, dan kalimah ni juga dikosak dengannya penduduk Mesir yang tidak ada baginya alaqah bagi menentukan agama. Maka Kibti ialah satu kaum, satu irqiyah, kalimah yang panggil dituju pada orang duduk Mesir zaman itulah. Kemudian pak dia tu, Maryah, pak dia sebagai pembesar daripada pembesar pak Kibti. Orang besar, orang ada tamnan juga dalam masyarakat Kibti itu. Nah, sebagaimana telah datang daripada lidah Raja Muqawqas dalam percakapannya kepada Hatib bin Abi Balta'ah sebagai orang yang pikul risalah Nabi SAW di kepada Mesir untuk nak dakwah Raja Mesir masuk Islam. Kemudian Ustaz Osman, Maryah ni dilahirkan di Mesir. Nah, dalam satu kampung namanya Kampung Hafnin, dari Qarur atau Hafnin ni yang terletaknya panggil Qaryatul Syekh. Nah, Qaryatul Syekh salah satu kampung yang ikut bagi markas panggil Cawak Manya di Jamhuriyah Mesir Al-Arabiyah. Dan ada Nabi SAW tu, bagi Nabi Qahtu tu 4 orang hamba. Nah, jadi Nabi SAW Qahtu tu 4 orang hamba yang duduk bawah tangan Nabi SAW. Salah satunya iaitu Maryah Al-Qibtiyah. Sebagaimana katanya Abu Ubaidah bin Jarrah adalah bagi Nabi SAW 4 orang hamba, ialah Maryah sebagai ibu kepada Ibrahim, anak Nabi Muhammad SAW, dan juga Rayhanah, dan juga Jariyah. Nah, dan juga sebahagian pada tawannya orang perempuan yang hak Nabi biasa, hak Zainab binti Jahsh pernah kepada Nabi Muhammad SAW. Sedang penonton, sedang pendengar, jadi Maryah ni bapa, setelah mana dia masuk Islam, dia datang ke Madinah tu selepas daripada Sulh Al-Hudaibiyah pada tahun ke-7 Hijrah. Sebagaimana disebut oleh rawi-rawi bahasa nama ia asalnya Maryah binti Syam'un Al-Qibtiyah. Nah, setelah mana sempurnanya Sulhul Hudaibiyah di antara Nabi Muhammad SAW dan di antara orang musyrikin di Mekah tu, maka Nabi SAW mula dakwah kepada Islam. Nabi SAW tuliskan surat-surat tuju kepada raja-raja dunia untuk menjurukan mereka kepada agama Islam. Dari atas zaman Nabi, ibu bapa saya dengar, Nabi tak duduk saja dah Ustaz Osman. Jadi Nabi hantarkan para sahabat, utusan-utusan para sahabat untuk menyuruhkan beberapa raja, di antaranya raja-raja Rom, raja Persia, raja juga raja Mesir. Nah, zaman itulah. Di antaranya ibu bapa, semua raja tu hak Nabi atas surat terima dengan molek. Nah, sama ada Raja Herkul, Raja Rom sendiri. Nah, Raja Rom sendiri dan juga Raja Muqawqas, Raja Mesir sebagai kerajaan Daulah Al-Bizantiyah. Raja Najasyi, Raja Baharasyah di Ethiopia. Semua raja terima surat Nabi dengan cara molek. Mana utusan Nabi atas mari baca surat Nabi Muhammad SAW untuk dakwah masuk Islam. Semua raja sama Raja Rom, Raja Mesir, Raja Habasyah, Raja Yamin, terima dengan molek. Kecuali seorang ya Ustaz Osman, Raja Kisra, Raja Faris. Surat Nabi siapa tu pun dia soyak. Surat Nabi siapa dia tu dia soyak. Hak lain terima molek, baca molek, dengar molek.
Nah, Raja Farisa timur surat Nabi dia saya. Setelah mana Nabi SAW hantarkan sebuah surat kepada Raja Mesir itu sebagai orang merentah Iskandariyah dan panggil di negeri Al-Bizantiyah di Mesir itu. Maka Nabi hantarkan seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Dan Hatib itu, sebab apa Nabi hantar Ustaz Osman? Sebab Hatib terkenal orang yang bijak. Orang kecek sedap, fasih, bahasa sedap, kecek sedap. Nah, maka Nabi ia ni ambil surat Nabi SAW, masuk ke Mesir, masuk ke Raja Muqawqas. Tapi Raja Muqawqas terima. Ia panggil Tangrak dengan molek. Maka Hatib baca surat Nabi SAW. Maka Muqawqas dengar surat Nabi SAW. Maka Hatib kata kepada Raja Muqawqas, Raja Mesir. Nah, inna lana dinan lan nad'uhu illa lima wa khairun min. Sesungguhnya bagi kami agama yang kami tak tinggalkan, kami tak menyerukan agama kecuali ia lebih baik daripadanya. Maka Muqawqas pasal pelik tentang perkataan Hatib bin Abi Balta'ah. Pasal pelik. Pasal heret, pasal pelik. Maka dia kata kepada Hatib, sesungguhnya aku ni sudah kelih dah kepada urusan Nabi Muhammad SAW. Maka aku dapat benar yang Nabi Muhammad royak tu, ia ni bukan tersihir. Ia bukan sihir yang sesat. Yang ia ni bukan tok nuju yang bohong. Aku dapati bersama Nabi Muhammad SAW satu tanda kenabian yang dapat mengeluarkan berita-berita. Aku akan kelih. Aku akan kelih berita tu. Lalu itulah sedang pendengar, sedang penonton. Muqawqas Raja Mesir tu tulis surat kepada Nabi Muhammad pula. Jawab. Dan khatam atas surat. Oh, zaman dulu di bawah ya ada khatam dah. Mana surat kita ya khatam pah. Surat majlis ya khatam pah. Surat cu'ula kan khatam pah. Zaman dulu tu Ustaz Osman atas surat ya ada khatam dah. Masya Allah dah. Khatam dengan mah perak lah. Dia buat khatam dengan perak. Kadang-kadang khatam atas duit. Khatam atas duit dan sebagainya. Khatam atas surat. Tulis surat pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Dari surat Raja Muqawqas ni sebut nama Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya kepada Muhammad bin Abdullah. Daripada Raja Muqawqas. Pembesar Qibti. Nah, pembesar Qibti. Iaitu sejahtera ke atasmu. Amma ba'du. Kata. Aku baca dah kitabmu. Aku baca dah kitabmu, Nabi Muhammad. Yang kamu utus bersama seorang pengutus saya. Hatib bin Abi Balta'ah, aku faham bagi hak sebut. Aku faham bagi hak sebut di dalam kitabmu, dalam suratmu tu, apa yang kamu suruh kepadanya, dan aku tahu, bahawa seorang Nabi akan ada, akan kekal. Dan aku suka kata bahawasanya akan keluar di Syam. Seorang Nabi itu akan keluar di Syam. Dan aku pun, haikiat kepada utusan kamu, iaitu Hatib bin Abi Balta'ah. Dan aku hantarkan melalui Hatib ni juga dua orang hamba perempuan. Iaitu Maryah Qibtiyah, adik Maryah. Kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai hadiah daripada Raja Al-Muqawqas. Raja Mesir. Maka Maryah ni berapa? Maryah binti Syam'un Al-Qibtiyah. Dan juga adiknya nama Sirin binti Syam'un. Dia hadiah kepada Nabi SAW. Dan juga dia hadiah kepada Nabi SAW juga 1000 misqal mah. Dan 20 la kain. Dan seekor baga. Tu dia. Kemudian Nabi SAW pilihkan Maryah untuk diri Nabi Muhammad. Jadi Nabi boleh ambil Maryah untuk duduk kali ngaya lah. Duduk nikah kali Maryah. Nah, kerana hamba perempuan boleh hadiah pergi mari. Boleh pergi mari zaman itu. Tetapi adik dia tu nama Sirin. Nabi SAW kepada Hasan bin Thabit Al-Ansari. Seorang patung. Seorang tukar syair Nabi Muhammad SAW. Maryah ni Usman. Orang yang kulit putih. Sebab kita Zabela ni gila kepada orang Tino kulit putih lah. Maka Maryah ni orang yang orang kulit putih. Ke mana datang ke Madinah tu,
timbul cemburu kepada Aisyah permulaannya. Karena dia yangguk dah. Dia yangguk jadi timbul cemburu pada permulaannya waktu dia datang ke Madinah tu, Aisyah rasa cemburu. Siapa kepada Aisyah ni mai duk muraqabah Nabi SAW. Mai duk muraqabah Nabi SAW tentang Islamnya Maryah. Maka katanya Aisyah, aku tak pernah cemburu ke atas seorang perempuan selain daripada aku cemburu ke atas Maryah Al-Qibtiyah. Allahu Akbar. Nah, kerana dia yangguk. Nah, dia putih. Jatuh Aisyah ni, tapi awal perempuan rasa dia lah. Nah, dia rasa cemburu lah sepengah Hajar, panggil Hajar cemburu kepada Sarah cemburu kepada Hajar lah. Kerana Sarah tak boleh anak. Hajar isteri Nabi Ibrahim yang kedua tu boleh anak. Timbul cemburu. Tabiat cemburu ni satu tabiat awal perempuan. Walaupun isteri Nabi, maka Aisyah kata, aku tak pernah cemburu ke atas awal perempuan kecuali selain pada aku cemburu ke atas Maryah Al-Qibtiyah. Kerana dia yangguk, nah, yangguk comel putih. Nah, Allahu Akbar. Maka Nabi tak ambil untuk dia, masya-Allah. Kemudian Nabi SAW tu dengan Maryah tu, ibu bapa boleh anak seorang Ustaz Usman, namanya Ibrahim. Nah, duk tak lama boleh anak seorang nama Ibrahim ketika Nabi datang ke Madinah tu, nah. Maka Nabi pun gembira, suka hatilah berita ni. Duk tak sampai 2 tahun daripada umurnya. Nah, maka faqada auladuhu. Nah, Nabi pun anaknya mati bi. Tinggalnya Fatimah Zahra. Ibrahim mati umur setahun lebih. Ibrahim mati tu umur setahun lebih. Kemudian jadi Ibrahim tu muka dia serupa dengan Nabi. Sebab itulah Nabi namakan anak yatim dia seorang yang boleh dengan Maryah ni nama Ibrahim. Kerana nak tayammum dengan nabinya poknya ialah Ibrahim Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim hidupnya di antaranya anak Nabi hidup setahun lebih. Setahun beberapa bulan. Kemudian dia sakit teruk, membawa kepada mati, membawa kepada mati Ibrahim. Sampai Nabi SAW tu tutup mata. Maka Abdurrahman bin Auf mari tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah patut kamu tiak ya Rasulullah? Maka Nabi SAW jawab kepada Abdurrahman bin Auf, innaha rahmatun. Ini adalah satu rahmat yang sesungguh mata tetap mengalirkan air mata, hati tetap duka cita, dan peninggalan kamu, hei Ibrahim, sangatlah duka cita. Itu di antaranya. Kemudian ibu bapa saya peringat, Maryah ni, kedudukan Maryah di sini Nabi Muhammad SAW, Maryah ni seorang perempuan yang tertinggi juga di sini Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sebut oleh Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga bagi siapa kepada Ibnu Jauzi itu ada sebut juga dalam kitab dia. Ibnu Jauzi ada sebut dalam kitab dia, kita panggil Al-Muntazam. Bagi Ibnu Jauzi tentang cerita Maryah Qibtiyah. Jadi dia ni seorang yang kedudukan tinggi kat si Nabi Muhammad SAW. Maryah ibu bapa ada sebut dalam Quran. Dalam surah At-Tahrim. Sebagaimana ahli fiqh, ulama ahli fiqh baik, ahli hadis, al-mufassirun baik, ada riwayat tentang Maryah. Tentang yang sakut dengan ayat Quran dalam surah At-Tahrim. Dan Usman, kematian Maryah hidup ni lebih kurangnya bersama Nabi 5 tahun. Maaf, Maryah ni hidup bersama Nabi, Nabi mati dulu. Nabi mati dulu tu, dia hidup lepas waktu 5 tahun di bawah kerajaan Khulafah Ar-Rashidah. Dalam Khulafah Ar-Rashidah, iaitu dalam Khulafah Ar-Rashidah, kemudian dia diwafat pada tahun belah hijrah. Tahun ni belah hijrah pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram dia mati. Nabi mati dulu dah. Dia mati pada tahun ni belah hijrah. Kemudian Umar bin Khattab panggil para sahabat. Tipe mayat dan semaya ke atas Maryah Al-Qibtiyah. Sahabat pun himpun banyak para sahabat. Sama ada daripada Muhajirin dan Ansar. Untuk menyaksikan jenazah Maryah Al-Qibtiyah. Dan dikebombikan Maryah dekat dengan isteri Al-Bayt An-Nabawi.
isteri Nabi yang lain-lain lagi duduk di kubur Baqi' lah ni lah. Terutama dekat anaknya namanya Ibrahim. Kubur dia dekat kubur anak nama Ibrahim. Dan biar-biar tu ialah isteri Nabi SAW lain-lain lagi mati dah. Itu cerita Maryam Kibtiyah yang agak terbesar sekali. Ibu bapa sudah tentu kena tahu tentang setiap isteri Nabi SAW dan keistimewaan kelebihan setiap isteri Nabi Muhammad SAW. Itu di antara yang Ustaz sebenarnya. Alhamdulillah. Jazakumullahu khair. Ya, kita terima kasih kepada ustaz kita yang sedia cedek kisah-kisah pada malam ni. Boleh kita bersama dengan kisah Maryam Al-Qibtiyah. Sangat-sangat comel kisah dia. Maka alhamdulillah, marilah kita bersama pula dengan kelebihan sahabat-sahabat Nabi kita radhiyallahu anhum yang ada di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Abu Bakr fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talhah fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdul Rahman bin Auf fil jannah wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil jannah wa Sa'id bin Zubair fil jannah wa Abu Ubaidah Al-Jarrah fil jannah. Ni ayat kata kelebihan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ada dua ayat di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat oleh Tirmizi. Hadis daripada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abdul Rahman bin Auf ni dia kata dia dengar Nabi. Dia dengar Nabi royak berkenaan dengan kelebihan sahabat ni. Dia kata lagu mana? Dia kata Abu Bakar akan berada dalam syurga. Umar akan berada dalam syurga. Uthman akan berada dalam syurga. Ali akan berada dalam syurga. Talhah akan berada dalam syurga. Az-Zubair akan berada dalam syurga. Abdul Rahman bin Auf akan berada dalam syurga. Sa'id bin Abi Waqqas akan berada dalam syurga. Dan Sa'id bin Zaid akan berada dalam syurga. Dan Abu Ubaidah Al-Jarrah akan berada dalam syurga. Ni sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wayak dalam hadis ni dalam syurga. Mari kita kenal sahabat. Sebab gapo dia boleh boleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam royak kata fort dia ni dalam syurga. Hidup dia lagu mana, hidup dia pasal mana. Mari kita kenal sahabat Nabi dulu ataupun kita bagi peringatan kebanyakan kita tahu dah kata sahabat Nabi tu lagu mana. Sahabat Nabi ni orang jumpa dengan Nabi, patut orang beriman dengan Nabi, patut dia mati dalam keadaan dia Islam. Malakiyan Nabi mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Patut sebab fak dia ni boleh jadi orang ahli syurga ni. Sebab gapo sebab gapo? Di antaranya di dalam Quran ada duk royak berkenaan dengan fak dia ni. Patut sahabat Nabi ni ya ada dua. Terdiri ada dua. Mula-mula sekali sahabat Nabi kalangan orang muhajirin, orang hijrah daripada Mekah mari ke Madinah. Yang kedua orang Ansar orang yang duduk di Madinah. Dua-dua ni radhiyallahu anhum. Allah sangat-sangat hebat sangat-sangat hebat kehidupan fak dia. Kerana gapo? Hidup fak dia ni siapa Quran ni royak. Siapa Quran ni royak, dia dalam Quran ni ada duk royak hafaz dia.
Di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ni nak kata ayat puji sahabat Nabi kalangan orang muhajirin. Nah, orang muhajirin ni orang hijrah daripada Mekah. Nah, di antara hidup fak dia hebatnya di antara apa? Fak dia hidup, fak dia hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Dah, hijrah ni perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab gapo fak dia duk Mekah molek-molek, ada Kaabah lagi, ada Masjid Haram lagi, dah ada tempat duduk, kebun harta, gapo lagi dia hijrah. Sebab gapo? Dah. Sebab dia kena tekan ni dah daripada orang musyriki Mekah. Patut kena paksa, patut kena ugup dah orang-orang kafir di Mekah tu lah. Patut kena seksa, dah kena bunuh. Fak dia. Tapi fak dia ni sabar. Fak dia ni tetap kemah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nak kata kehebatan fak dia ni siapa digelar, diroyak kata dia boleh masuk syurga ni sini. Yang kita perlu kena ambil dengan perlu kita kena ambil fikir. Sahabat-sahabat Nabi selepas daripada mereka terima Islam ni, dia mau terima dengan sungguh-sungguh. Ibu bapa, adik kakak yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Marilah kita terima Islam dengan ikhlas. Marilah kita terima Islam dengan sungguh. Jangan kita terima Islam dengan main-main. Rasa nak semaya, rasa tak semaya, tak semaya, rasa nak puasa Ramadan, puasa, rasa tak tak. Tu tak sungguh. Begitu juga rasa nak baca, tak baca pun tak apa. Rasa tak ngaji, tak ngaji. Ia tak sungguh. Sahabat Nabi ni panggil kata, siapa digelar fak dia, ayat Quran saat ni kata, ulaika humus shadiqun. Mereka itu orang yang benar. Orang benar. Sampai itulah kita kena jadi orang benar, orang sungguh, orang percaya sungguh-sungguh dengan perjanjian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ayat Quran ada ayat di dalam surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Minal mu'minina rijalun. Setengah daripada orang beriman. Fak dia tu jadi orang lelaki sungguh. Rijalun. Sadaqu ma ahadullah alaih. Mereka membenar apa yang Allah Ta'ala janji kepada mereka. Seperti tadi, ulaika humus shadiqun. Allah Ta'ala puji kata fak dia ni orang benar sungguh. Marilah fak kita jadi sungguh fak kita. Sungguh beriman dengan Allah, sungguh taat kepada Allah. Sungguh ngaji, cari ngaji agama wirti wipeh. Kita pas tahun baru, pas Ramadan. Adakah kita berubah? Kita kena berubah. Kita kena mikir molek, kira molek, cara molek. Kita kena ubah diri kita. Lebih lagi kita dengar sejarah-sejarah panggil kata supaya ustaz kita duk royak sana ni. Lepas tu kita boleh duk dengar ni pula kelebihan sahabat ni. Mereka ni orang sungguh, orang benar. Orang yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi tupu, jadi tak karak mana janji Allah Ta'ala duk sedia kepada orang beriman. Kita kena bersungguh. Wa minhum man qada nahbahu. Dan daripada kalangan mereka, sahabat-sahabat Nabi tu. Qada nahbahu, sudah mati. Wa minhum man yantazir, tengah daripada mereka tu duk tunggu. Ni nak kata kehebatan hidup sahabat-sahabat Nabi. Siapa ayat Quran meriduk ayat, meriduk puji, meriduk ayat kelebihan mereka. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia jadi orang as-sadiqun. Ulaika humus sadiqun minal mu'minina rijalun
sadaqu ma'ahadullah alaih. Yang kita kena pakat sungguh. Dan ada daripada kalangan mereka orang Ansar. Orang Ansar ni ya comel pasal orang Ansar pula. Orang Ansar ni orang sanggup menolong Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang berpindah dari kota Mekah pergi kepada Al-Madinatul Munawwarah. For dia ni hati tolong. Tolong Nabi. Allahu Akbar. Kita nak buat ke mana lah ni, Nabi kita sudah mati dah. Kita kena tolong, kita kena pakak bembang, pakak ponong, pakak pikul, pakak bawak. Gapo? Agama kita. Sahabat Nabi dulu ya tolong Nabi. Ya tolong sahabat Nabi. Kita ni Nabi sudah mati, sahabat Nabi sudah mati, kita kena bawa pula agama hak Nabi kita sudah tinggal tu. Bawa pesan hak Nabi bawa pesan hak sahabat bawa. Jangan hidup bawa pesan tak betul, bawa pesan ikut bawa pesan tak tahu ke mana. Kita kena bawa jadi betul. Cara hak Nabi ada duk royak dalam Quran, ada duk royak di dalam hadis. Kita kena ambil cara-cara langkah-langkah hak Nabi kita SAW di dalam bawa ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang Ansar pun ayat Quran duk royak juga berkenaan effort dia. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allahu Akbar. Ni kedudukan orang Ansar. Orang-orang yang menyediakan rumah dan email sebelum mereka. Patut dia ni kasih kepada mereka yang berhijrah. Allah, cuba kita gambar orang mari duduk mak kita ni kasih. Ni nak kata email orang Ansar ni comel. Email orang Ansar ni molek. Orang hijrah tak ada gapo benda mari ni kasih kepada fak dia. Allah. Dan mereka tidak merasai dalam hati-hati mereka sesuatu hajat. Tak ada nak. Tak ada nak gapo. Sedangkan mereka tu susah. Kalau nak uwi pun boleh juga. Tapi dia tak ada berhajat. Dan mereka yang kata mengutamakan diri orang lain ke atas diri sendiri. Allah, ni orang Ansar. Yang perlu kita kena ambil contoh tauladan. Sangat payah. Lepas tu boleh jadi tak ada keadaan learning. Nak jadi pesan ni payah sangat. Yang mengutamakan orang lain. Kita kalau kerongkang mari ke, kalau nak beranak kita dululah. Ikutlah anak-anak gapo ayah serati itik pun. Kalau nak beranak kita dululah. Orang susah tak susah pun tak ada kira. Tapi for Ansar ni, for dia pun susah, for dia pun berhajat, tapi ia mengutamakan orang dulu. Allah ni nak kata asuh didik ke tarbiyah Nabi kita SAW tubik sahabat pesan ni. Sabit itulah sekolah-sekolah anak-anak kita pun kena usaha jadi asuh tubik pesan ni. Itu baik jadi akhlak-akhlak comel, sedap tengok, suka tengok. Seronok di mata hati kita tengok budak-budak orang-orang pesan ni ada kapon kok lo, rasa sedap tengok. Tapi duk tak boleh tengoknya pesan berubuk, takut tak ada. Hak berubuk tu boleh 2 3, hak tak ada. Allahu Akbar. Ni banyak kata wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang menjaga diri dari syuh, maka mereka itu orang yang berjaya. Orang jaya pasal orang syuh. Orang kedekut. Kedekut tak say kepada diri sendiri, nak wi kepada utama dan lain. Ini nak kata
sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang ada kelebihan besar yang duk royak kata dia ni syurga ni kehidupan dia sangat-sangat hebat dah yang perlu kita kena ambil dah ulai kaji, ambil mikir, ambil buat kira cara dah supaya boleh masuk di dalam hati kita dah. Itulah pada malam ni sekadar saya boleh royak dah. InsyaAllah kita bersama dengan ustaz kita. Kalau ustaz kita ada lagi dah panggil kata kita bagi ke ustaz kita pula. Ya, Alhamdulillah, itu kita dapat dengar daripada Ustaz Usman tentang para sahabat, yang mana Nabi janji bagi mereka syurga atau dunia lagi. Kita pun panggil pengikut Nabi Muhammad, pengikut para sahabat Nabi, itu kita doalah sebagai Allah Ta'ala beri masuk kita bersama mereka, para sahabat yang Allah Ta'ala janji mereka ke dalam syurga. Amin. Kemudian Ustaz Usman, saya sikit lagi insyaAllah sebagai kalimah terakhir bagi panggil ruangan cerita ni, iaitu tentang Maryah ni. Jadi setelah mana Nabi SAW mati itu 5 tahun lepas Nabi mati 5 tahun itu, jadi siapa duk belanja nafkah kepada Maryah, iaitu Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu. Kerana apa? Kerana ia ni mai duk belakan isteri Nabi pula. Mai duk belanja kat isteri Nabi Maryah Kibtiyah sehingga Abu Bakar mati. Apa mati? Dia belanja tanah Nabi. Selepas Nabi mati dah 5 tahun Kemudian disambung pula oleh Umar bin Khattab. Mai duk belanja ke atas Maryah. Cai-cai dalam rumah tangga dan sebagainya. Jadi Umar tu jadi khalifah. Jadi khalifah, dia pun sangguplah nak bela, nak belanja ke atas isteri Nabi SAW. Sehingga Maryah tu tinggal dunia Khalifah Umar bin Khattab. Iaitu saya sebutkan tadi pada bulan Muharram tahun 19 Hijrah. Sebagai sahabat daripada rombongan Maryah dibakar dekat anak dia Ibrahim, dan biar-biarnya ialah para isteri Nabi SAW. Kalau ibu bapa pergi Madinah, dia terlupa lah ibu bapa. Kita Ustaz Usman kita habis di Madinah, dia biasa banyak kali jugalah pergi Madinah tu di kubur Baqi'. Saya ni panggil lama-lama sekali, setahun kadang 2 kali pergi ziarah kubur Baqi'. Maka dapat ziarah ahli kubur daripada para sahabat di tabi'in yang dikuburkan di Baqi'. Sahabat lain. Maka jangan terlupa ibu bapa sahabat pendengar, doa pada mereka, assalamualaikum ya ahli diyar antum sabiqun wa ana lahiqun wa insyaallah lahiqun. Itu di antara doa ziarah antara kubur ahli Baqi' insyaallah. Itu di antara Ustaz Usman insyaallah. Atas kelebihannya kita pakat belalah. Siapa yang suami mati, ambil contoh para sahabat ni. Dan siapa yang suami mati, sayang kita dia mati tinggal isteri dia, panggil sikit, belah, bangrap, cai-cai kepada Maryah selepas ke Nabi Muhammad SAW. Kita Ustaz Usman, jadi kita main bela ni, kepada suami mati ni, kalau kita boleh bela biasa harta, kita bela harta. Boleh. Pertama, isteri sayang kita. Pak mati dah tu. Kalau kita kuasa dari segi duit, kuasa dari segi belanja, kita sunnah nabinya, sunnah para sahabat ialah ambil isteri main nikah. Isteri hak tu laki mati. Sebagaimana Nabi ambil beberapa seorang 2 isteri tu, ambil jadi isteri dia, kerana suami dia kena mati dalam DP dan sebagainya. Atau kalau suami dia tu kafir dan sebagainya. Ummu Salamah dan sebagainya. Itu dia agama insyaAllah. Maka bagi saya kada tulis malam ni insyaAllah. Dan kita akan berjumpa lagi minggu depan insyaAllah. InsyaAllah. Jazakumullah khair. Kita terima kasih kepada Ustaz kita yang bagi kepada kita kisah pada malam ni. Mudah-mudahan
kita boleh dengar saat ni dah boleh jadi manfaat faedah di dalam kehidupan kita. Dan saya pun nak sambung sikit lagi kita kerja kita pula dengan sahabat-sahabat Nabi Sa'di kerja kita nak buat lagu mana kita kena berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman dia ni panggil kata sahabat-sahabat Nabi ni panggil kata tak ada lah nak banding orang lebih comel, lebih molek daripada kita. Orang lebih comel, lebih molek, lebih sungguh, lebih jaga agama, lebih gapo dia berlaku. Kita kena kerja kita pula Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kita ada hasad deki kepada dia. Jangan giduk maki, giduk kata benda-benda tak molek kepada sahabat-sahabat Nabi, jangan. Abu Bakar, Umar, Uthman, jangan giduk kata tak molek. Sahabat-sahabat Nabi hak lain pun. Fok dia tegak, kita nak banding tak leh. Ujung jari dengan kita tak leh dengan fok dia tu. Jaga agama sekali dengan Nabi, susah payah gapo. Kerja kita doa banyak. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Patu wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan jadi, jangan ada di dalam hati kita hasad deki kepada mereka. Duk kata huduh dia, duk maki dia, duk kata benda tak molek, jangan. Jangan. Mereka tu radhiyallahu anhum. Allah Taala redha belaka. Allah Taala redha ke atas mereka. Sahabat kita radhiyallahu anhum. Itulah pada malam ni. Mudah-mudahan jadi kebaikan, jadi manfaat kepada kita semua. Kita boleh dengar kisah pada malam ni dan kita boleh dengar berkenaan dengan hadis kelebihan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Marilah kita pakat jaga kehidupan kita supaya kita tu lebih dekat dengan sunnah. Lebih betul dengan ajaran agama kita. Jadi lebih molek daripada sokmo-sokmo di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat keampunan daripada Allah dan kita dapat rahmat daripada Allah Ta'ala di dunia dan di hari akhirat. Malam ni, sekarang ni dulu. Terima kasih buat kita belaka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.